Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita tengok muka Pak Atur sifat-sifat Rasul dan Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita ni wajib dah kita mengaji tentang masalah sifat-sifat Nabi lah dah. Moga-moga orang yang kita nak turut ni kita kena tahu, kena kenal dan kena tahu sifat dia. Jadi sebelum daripada kita nak sentuh masalah sifat-sifat Rasul dan sifat-sifat Nabi ni, hak wajib mustahil dah. Hak harus kita cuba tengok dulu maksud takrif Rasul dulu. Rasul tu ialah manusia lelaki yang merdeka. Manusia lelaki yang merdeka yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Tuhan wahyu dengan syariat serta disuruh menyampaikannya. Itu Rasul. Orang Tuhan wahyu yang merdeka, mana yang bukan hamba lah, yang diwahyukan oleh Allah, Tuhan wahyu kepadanya dengan syariat serta disuruh menyampaikannya. Suruh kita sampaikan. Suruh apa ni? Suruh Nabi itu sampaikan. Itulah. Jadi mula-mula sekali kita kena tahu kata Nabi ni orang. Bila orang saat ni mana orang bertubuh, berbadan manusia lah, bertulai, berurat, ada urat, ada apa itu orang kan? Nah, sebab itulah Tuhan kata kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kata oleh wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku ni ialah basyar, manusia. Mithlukum, seumpama kamu. Coba tengok takrif dia, supaya Tuhan sebut manusia seumpama kamu, yuha ilayya, jadi wahyukan kepadaku. Yuha ilayya annama ilahukum, bahawa tidak ada Tuhan lah, bahawa Tuhan kamu itulah wahid, ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa yang berharap liqa'a rabbih, berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia amal dengan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tak boleh berkongsi, tak boleh sekutu dengan Allah akan seorang pun. Tu Nabi tu orang. Dan Tuhan sebut pula qalat lahum rusuluhum, berkata kepada mereka rasul-rasul mereka, innahnu illa basyarun mithlukum, tidak ada kami illa malaikat basyarum mithlukum, malaikat manusia seperti kamu. Jadi Nabi ni orang. Karena apa? Karena orang ni orang panggil, nak ayat kata kita nak turut Nabi, sunnah Nabi, mesti Nabi tu kena orang. Kerana kalaulah Nabi itu bukan orang, jadi kita nak turut balas mana? Lepas tu pula supaya malaikat ni yaf'aluna ma yu'marun, mereka itu buat ma yu'marun, bagi mereka itu suruh. Apa atur dua, mereka itu buat bagi mereka disuruh buat semata. Kalau malaikat kita tak agak, sebab Nabi ni kita kena turut dia. Bila kita kena turut dia saat ni itu,
Bila Nabi saat itu kita kena turut dia, maknanya kalaulah Nabi itu malaikat, maka kita nak turutlah nama malaikat. Sebab tu kul innama ana basyarum mithlukum. Satu hasbu amma arsalna qablaka minal mursalin. Tu ayat atau Nabi tu orang. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum, tidak ada sebelum engkau daripada rasul illa innahum, mereka itu layak kuluna ta'am, mereka itu makan. Wa yamshuna fil aswaq, jalan di pasar-pasar beli barang. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Dan kami jadikan setengah kamu li ba'din akan setengah fitnatan, jadi fitnah. Atasbiruna, adakah kamu sabar? Wa kana rabbuka basira, dan adalah Tuhan engkau tu basira, maha melihat. Dah. Semua sana itu Nabi itu ialah manusia lah. Tengok muka pak atau pak. Dan hikmah bahawa Rasul itu manusia, sebab Rasul itu jadi manusia yang bersifat dengan semua tabiat manusia. Hikmah Nabi atau Rasul itu jadi manusia bersifat dengan semua tabiat manusia, dan keperluannya supaya adalah pada dakwanya dan perbuatannya dan akhlaknya dan semua cara hidupnya menjadi hujah atas mereka. Supaya menjadi hujah di atas mereka. Jadi kalau Nabi malaikat, kita jawab tu, malaikat. Jadi malaikat tak apalah, boleh buat belaka, kita manusia. Jadi hujah. Tapi apa kata Nabi saat itu? Manusia, maka pada ketika itu tak ada peluang lagi untuk nak berhujah. Dan Nabi saat ini letih supaya kita letih. Nabi saat itu lapar supaya kita lapar, dahaga supaya kita dahaga. Nabi makan dan Nabi minum, dan Nabi buat apa saja manusia lain buat. Makna kata pada ketika itu Nabi saat itu dia dapat beramal, contohnya, maka dia beramal dengan susah payah dan letih nak supaya kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan sesungguhnya datang pada kamu rasul daripada diri kamu, azizun alaihi ma anittum, nabi yang melakukan apa yang kita buat, Nabi buat supaya kita buat. Hidup penat, letih, susah payah supaya belaka. Bahkan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahkan Nabi itu sendiri itu kalau kira agak lebih penat lagi, lebih susah lagi. Kerana apa? Nabi kena buat belaka, kena buat semua. Tak kau Nabi ni orang hak suruh orang, lepas tu Nabi tak buat. Bagai hak kita ni Nabi suruh kita, kita tak ada buat semua kali. Nabi suruh kita, tapi kita tak ada buat semua kali. Hak Nabi suruh kita ni kita tak ada buat semua dah. Tapi Nabi bagai semua hak Tuhan suruh tu kena buat semua Nabi. Karena Tuhan turun tu ayat Quran, ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Adakah kamu perintah suruh
manusia dengan kebaikan, dan wa tansawna anfusakum, dan kamu lupa diri kamu, wa antum tatluna alkitab, sedang kamu saat itu baca kitab. Afala taqilun, maka adakah kamu saat itu berakal? Mana kata Nabi ni kena buat lah. Pas Nabi ni kena buat semua bang. Buat semua. Tak supaya kita ada tak ada buat tu. Tak ada baca, tak ada apa, Nabi kena buat semua. Sebab itulah susahnya. Kedua, yang tak ada Rasul itu lelaki. Nabi ni, Rasul ni kena lelaki, tidak ada perempuan. Karena kau kita kata supaya Siti Maryam, misal, adakah Siti Maryam tu jadi Nabi? Nabiyah, Nabi tina, Nabi perempuan? Jawabnya tidak. Karena Tuhan sebut Al-Quran, wa ma arsalna qablaka illa rijalan, dan kami tidak utus sebelum engkau illa rijalan, melainkan orang lelaki. Nuhi ilaihim, kami wahyu padanya, fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kamu tanya orang yang pandai jika kamu saat itu tidak mengetahui. Jadi situ tu rijalan. Tuhan sebut siap dah rijalan, kata kena orang lelaki, orang nak jadi nabi. Orang perempuan tak boleh jadi nabi. Dan disyaratkan, sungguhnya disyaratkan adaannya lelaki. Kalau kita kira kok orang nak jadi nabi ni risalah ya. Kerja dia saat itu kerja berat, kerja orang jatuh. Nabi ni bukan kerja masak, bukan kerja masak baju, bukan kerja basuh, bukan kerja nanak. Kerja dia tu pergi dakwah. Sebab tu orang Tino ni orang on air. Orang on air panggil. Orang on air ni maknanya orang lemah ke? Tak lemah dah. Lemah ke? Tengok ular jerit dah. Wih, katak masuk dalam rumah. Pak, dia jawab apa? Oh, baju guyuh guna. Lepas tu nak kerja dakwah, nak kerja tu baik luah jauh orang gitu. Nak jadi nabi, dah. Mesti ada main bola, ada apa tilangkam nama tu. Tapi hak tu duk song lama mana nak jadi jatah. Nak jadi jatah tu lama. Dah kerah bih dah. Nak pegang anak tak boleh dah kerah. Nak kerang. Piano tak ada piano tak ada. Kau tumbuk ke bawah tu ni tu laki. Kagah dah baikkan main tenis. Tangan sebelah. Main tenis. Tangan sebelah. Kagah. Betul ya, tak ada lah tu dah. Itu pula di segi orang panggil orang hasasi, sensitif. Hasasi mana sensitif. Sebab tu orang Tino kalau mengajar jadi tugas ya, contohnya kita kalau orang Tino mengajar, misal orang Tino mari presentation tapi orang buat samana ke apa, bak gapo orang tahu orang Tino saat itu kena pakai kelubun dah ustaz ajar surat Syekh Sa'in Ramadan Buti sebut dia kata cuba kita tengok kata kalau orang Tino misal kata mari presentation, mari seminar dah tubik kecek depan ke apa semua, tak usah pakai kelubun lah, pakai jangok betul. Tak ada dengar dah, duk tengok ya. Tengok balik. Jadi tak ada jadi tak sapa risalah. Tak sapa cik tanarum. Tujuan yang sebenar dah. Nah,
My presentation, pakar sikap pula. Ada tengok, ya galik tengok. Ada tengok dia itu. Jadi tak siapa hadaf, tak siapa tujuan. Kalau tu kok sebab tu dalam Islam saat ni tu suruh pakai kelubung, pakai tudung, di antaranya sebab ni. Nak wisapa risalah. Alah, siapa tujuan. Ketiga, keadaannya bebas merdeka. Nabi ni kena merdeka, orang tidak jadi hamba. Kerana hamba saat ni tu dia tak isyarat kena turut sayyid dia, pengulu dia. Pahala pula dia jadi bagai rega, bagai jual. Kau masa gitu kau ada hamba gitu no ayat. Hamba ni dia boleh pakai kaki, ya dada ya retina pun, ya aurah ya tekuk ni ya. Bawa sekat lutut ya hamba. Ada mau tak nak pakai seksi, nak pakai tu saya kelubung setapan nak jadi hamba. Tak boleh nak setapan nak jadi hamba je. Nah, jadi masa gitu tu jual. hamba jatuh, hamba tina dah belaka. Jual tu dari dinak. Dinak. Jual rambut ya lepas. Arak cok rambut giting, saya rambut giting. Arak orang arak ni ambil rambut giting. Jadi soho lah kalau arak. Jual arak direct. Hamba. Tak. Hak yate tina. Lalu ni tina lah ni direct 10 orang. Lu yate. Pilih nak mana. Kalau zaman gitu tu dia orang panggil hukum hamba ni sebab raja-raja zaman gitu kan. Raja-raja masa Islam sepatu ya. Hamba boleh banyak. Tak had. Satu orang apa? Dia tak support isteri. Satu apa? 50 apa? Dia raja. Masa tu gitu tu jadi hamba, dia beli hamba bang. Hamba. Tuhan sebut kan? Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim, malakat atas isteri-isteri mereka atau ma malakat aimanuhum, atau barang yang mereka itu milik daripada aimanuhum, milik hamba lah. Jadi milik itu tu orang panggil wetina banyak lah. Jadi hamba kena jual lah. Jadi hamba dia beli 10 orang, 20 orang. Kalau yatim apa tu juga dia hamba. Tapi hak yatim beli hamba yatim kalau orang tino beli hamba yatim, hak ni tak boleh tidur. Tapi kalau orang yatim beli hamba tino tak apa. Anak jadi anak setengah hamba, anak apa gitu mubak nama ada hukum dia, hukum hamba. Kita masa dulu lah ni itu tak ada dah sebab hamba itu tak jadi. Hamba ni nak jadi melalui sabaya calai isik. So sebab tak pakai benar itu pemimpin kata tak pernah jadi kata orang-orang semuanya dia hamba. Baik tu kafwa ISIS tak boleh orang apa ni dak buat hamba dah ni dak buat hamba. Keempat, Rasul diwahyu pada dengan syariat. Rasul saat ini diwahyukan dengan syariat. Kelima, bahawa Rasul disuruh menyampaikan risalahnya kepada mana-mana golongan manusia. Rasul saat itu disuruh sampaikan risalah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, balligh, sampaikanlah ma unzila ilaik,
apa yang diturun pada engkau min rabbika, pada Tuhan engkau. Wa illam taf'al, dan jika engkau tak buat, fama ballagta risalatah, maka engkau tidak sampai ke risalahnya. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah Ta'ala pelihara engkau pada orang. Innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala la yahdil qaumal kafirin, Tuhan tidak tunjuk pada orang kaum-kaum kafir lah. Adapun Nabi itu, Nabi ialah manusia yang diwahyukan kepadanya dengan syariat-syariat, sama ada disuruh menyampai atau tidak. Itu Nabi itu. Tetapi sekira disuruh menyampai, nasihat ditambahkan sifat Rasul, jadi Rasul lagi, manalah tu? Adakah ada perempuan menjadi Nabi? Ada tak orang tina jadi Nabi? Orang tina jadi Nabi? Telah maklum bahawa ijma' ulama bahawa Rasul tidak berlaku atas perempuan. Tak ada lah. Kerana apa? Kerana orang panggil masalah tabligh, masalah nak menyampaikan risalah, nak menyampaikan hukum Tuhan ni, bukan mudah lah dah. Anak pergi situ, pergi si pahala kena lek malam, boleh ke tak? Sebab tu tak siapa hasrat. Sebab tu tidak ada perempuan jadi nabiyah, terjadi nabi. Kalimat 400 ni. Maka telah berkata setengah ulama bahawa harus berlakunya kenabian atas perempuan. Ada juga. Nah, sebagaimana telah berlaku turun wahyu atas setengah perempuan, di antaranya Sarah, isteri Nabi Ibrahim. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan istrinya Nabi Ibrahim itu pada ketika itu berdiri mendengar, lalu ia tertawa suka kerana hilang perasaan takutnya. Fabasyarnaha, maka kami memberi berita gembira kepadanya bi Ishaq, dengan Nabi Ishaq, wa min wara'i Ishaq Yaqub, dan anak kepada Ishaq itu Nabi Yaqub. Tuhan tahu kepada Sarah. Sarah itu dah Hajar dengan Sarah. Hajar itu anak dia Nabi Ismail. Ada Sarah itu anak pada Ishaq. Ishaq Nabi Yaqub tu anak kepada Ishaq. Nabi Yusuf tu anak pada Nabi Yaqub. Lah tu. Silsilah dia ke panggil. Lah tu. Dan di antara perempuannya diwahyukan, nanti jawab tagilah, kepada juga Maryam binti Imran. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam uqnuti li rabbika wasjudi warka'i marraki'in. Maksudnya, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu dan telah memilihmu dengan beroleh kemuliaan melebihi perempuan seluruh alam yang apa tu, yang seperti denganmu. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu dan sujudlah serta rokoklah mengerja sembahyang bersama orang-orang rokok. Besok tengok ayat Siti Maryam. Besok tengok. Lah ni ada subtitle, ada makna bawah dah. Indo tapi ayat Siti Maryam ni patut tengok. Jadi ayat ni ada orang buat belah patu yo orang panggil Siti Maryam ni yo gambar yo buat roya tu dah mengikut sejarah lah panggil. Memang jadi seorang baik sungguh. Retina budak juga sungguh. Orang mari gapo bagai harok dah tu yo wi belako, wi tu wi dikecek lembut molek. Jadi misali contoh teladan, soro lembut gapo kecek, lepas tu budak, kau hasa budak tu molek bercakap dah. Ya buatlah orang panggil. Tu. Jadi kita boleh tengok kata memang apa ni makna Siti Maryam ni
boleh gambar kata memang satu orang yang boleh tak hafal kita raya tu. Sebab tu Nabi tak boleh buat raya tu bukan apa enggak, kerana orang nak tiru ya tak boleh. Sebab nak tiru tu payah ke, sebab satunya tak siapa kata jurus tu setara mana tu, sebab orang tak hafal cara tu. Pas nak pergi tirulah ya orang jurus sungguh. Nak pergi tiru teh cara jalan, cara apa, cara kecek, cara apa, aku tak hafal tu menjejas ke. Sebab tu ulama menghukumkan haram, tak boleh kita nak tiru rupa Nabi, cara Nabi tu. Nah, sedang raya tak boleh. Kerana tak hafal ke? Tak hafal. Bila tak hafal kita cinta nakal tak hafal hak ni tu, maka tak betul dengan hak ya raya hak ni. Biar ke duduk dalam pemikiran sajalah, maknanya duduk dalam otak fikir saja. Kata Nabi ni memang seorang orang yang baik sungguh, torah ianya. Tak boleh dibanding. Biar ke duduk dalam fikiran saja. Sebab tu Nabi SAW orang boleh sungguh. Jadi tak boleh nak buat banding dengan siapa-siapa. Lepas tu orang nak mari sedang raya lah nak. Sebab tu Siti Maryam terah tengok dalam YouTube lana sejarah Siti Maryam. Ustaz tengok. Jadi orang panggil kalau tengok nitik mata dia. Sebab sedang dia tu jadi dia duk doa. Lepas dia jadi budak yang baik sungguh kan. Lepas ketika dia saat ni tu beranak kan. Ketika malaikat tiup mai royak dia tak nak ke anak apa semua. Belah. Lepas dia lari. Dia lari, dia orang bakat kata dia lari. Lari duk sore ya. Bila dia lari hal itu, kau yang ngandung. Yang ngandung hal itu tak ada pakai nak makan. Dia lapar kan dia lari hal itu, orang kata dia. Tuhan malaikat suruh tepuk ahau tama ke. Ahau tama ni tepuk bawah itu. Tepuk tu berai atas. Wah, dia makan, dia buat makan. Makan itu lepas dia beranak dah ni dia klik mari tu orang bakal kata dia tak kecek ke apa. Dia tunjuk ke budak. Bila tunjuk budak tu Nabi Isa ni dia kecek ke budak dah. Kecek budak tu orang duk mari tengok ya tu kejut bush. Muka budak kecek. Jadi belah 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 dua belah tu lah. Belah boleh tengok, patut tengok royak ni ingat sejarah. Lepas kita boleh royak ke budak, boleh ingat royak ke budak biar tadika ke apa kan, royak sejarah Nabi Yusuf tu juga. Tapi buat ni buat oleh ke Syiah buat di Lebanon, ada Lebanon buat kadang-kadang sejarah Nabi Yusuf ada. Ustaz tengok kok sejarah Nabi Yusuf. Apa ni sejarah dia? Ya buat Nabi Yusuf tekah Zulaikha. Ya tua Zulaikha ke? Dia ambil kain. Ambil kain tuduh atas kepala Zulaikha ke. Zulaikha ni tua. Jadi kes sekali nikah Zulaikha ke. Lepas tu, dia tak apa Zulaikha duk tiak gitu ke. Apa nak we jadi muda belalah dah. Tak kain. Pakai kain itu jadi muda. Kejut lebih we. Adalah ya buat lebih we. Lepas tu pula banyaklah. Sejarah musuh. Tak apa ya buat panggil sejarah musuh ni apa yang ahsanul qasasi bima auhayna ilaik. Sebaik-baik kisah. Sebab apa boleh kisah Nabi Yusuf ni ya jadi kisah yang sebaik-baik kisah. Sebab apa? Dua kali besar
Kalau kita boleh buat kesimpulan ustaz lah, demo lain boleh buat banyak lagi. Pertamanya daripada orang hok kena tahu. Kalau telaga orang ambil jual ciwik ya jadi suk. Teruk benar dah kalau kira. Suk siapa boleh diraja. Jadi ciwik mari tu siapa ambil orang tahu laga dia mau ambil okay. Lalu kot laga ambil budak pergi jual hak ni tu kita jual pada orang raja beli pas raja pula tu ambil budak pula ni jangok lepas tu raja gila lepas tu pula ambil orang Tino masuk pula suruh tengok hiri tangan dia suk di siapa tak akhir kali pula adik-beradik ia tu pula mari sebab kemarang 15 tahun marah di Palestin. Nabi Yakub kirim suruh anak-anak dia mari cari makan ni lah muka masjid tempat subuh kan ada sungai ni ke apa semua mari jumpa pula Nabi Yusuf tak kenal Yusuf cek kakak dia ke apa semua jadi apa ni tok sewi adik dia klik mai suka gandum ke apa semua ni ribuh lekah adik dia lepas tu orang hak pia perakat atau dia boleh temung cari gatal apa ni orang panggil cupok hak wak suka hak itu orang tu akan boleh hadiah ke apa semua. Lepas tu pula orang hak tu kena igat nak apa jadi apa kata temung hak adik ya pegang tak boleh kelik. Akak yang minta ke apa tu pecah rahsia kata kena semua tu kena Nabi Yusuf apa semua tu. Jadi panjanglah kisahnya kisah Samson pahak besar-besarnya daripada ni naik suk sampai di raja. Yang kedua pula nya tak jumpa lama dengan ayah. Nabi Yusuf pula pada tiap dia ingat apakah buta mata tak gari. Orang wak klik baju Nabi Yusuf ni tu lepas tak dapat fayar tadda basira. Celak dah. Payah bahu kan bekah. Faham? Masa hak yo awak tu masa tak jumpa lama tu peluk lah. Jadi orang panggil sin lepak sin ya ni sin hak ni tu sastranya iaitu orang tak jumpa lama ke tak ce tak gapo ya ada tak ce lama ni dia sebab tu hak pasal ni orang panggil ahsanul qasas sebab tu Oya kauli ni kau gitulah. Lah ni bersumpah tu juga. Ya baik tu juga. Ya neu ya ke. Neu ya mari. Praik balik kereta tak ingat kanak jadi mari jumpa dah duk kerja sekali tak cer dia tu ya sebab apa kata cer ni ya mari tu ya kerana sin dia buat tu. Jadi tak cer tak gapo ya gitu. Itulah. Tu sebab tu sejarah Nabi Yusuf alaihi salam ahsanal qasas bima auhayna ilaih. Siti Maryam ni Tuhan ayat innallah astafaq. Tuhan pilih dia wa tahharak dan sucikan dia wastafaq dan pilih dia ala nisal alamin di atas semua orang tin dan seluruh alam. Kalau Tuhan pilih maknanya dia rasul. Dan di antaranya pula ada hari wahyu saat itu Ummi Musa, Mak Musa. Wa auhayna ila Ummi Musa an ardi'ih fa in khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Tuhan wahyu ke? Kami ilham kepada Nabi Musa, ibu Nabi Musa, susukanlah suruh menyusu fa idza khifti alaihi apabila takut fa alqihi fil yam suruh tahu ala laut la sungai lepas tu dia tahu la lubuk panggil ya lah apa orang panggil raga ke raga ni tu boleh tu lek lagi dah naik kale Pak Firaun turun kali dengan bini dia ke imra'atu Firaun dah ambil mereka tengok Tuhan kan. Jadi Ummi Musa ni adakah
Tuhai wahyu. Sini ini dia kata, maka ayat-ayat ini menunjuk bahawa setengah orang perempuan itu telah diwahyukan pada mereka. Bahkan wahyu kepada Siti Maryam itu mengandungi tunjuk ajar dan syariat dan kemuliaan yang diberi kepadanya, maka tidak ada makna kenabian malaikat ini sahaja. Nah, pahalah mana nak Tuhai wahyu tu? Jawabnya, mazhab jumhur mengatakan bahawa orang perempuan tidak boleh menjadi nabi, sebagaimana tidak boleh menjadi rasul. Maka keadaannya lelaki, tengok muka 407, adalah satu syarat bagi perlantikan rasul dan nabi. Berkata mereka, sesungguhnya kita beriman bahawa telah berlaku koda wahyu yang diturun pada orang perempuan yang disebut oleh Quran, tetapi tidak mesti bahawa mereka menjadi nabi. Walaupun turun wahyu saat itu, boleh jadi makna ilham. Tuhan ilhami berasa nak buat lah tu. Kerana ini tidak cukup lagi masalah tanggungjawab sebagai rasul. Nak tanggungjawab lah ke kerja besar ni rasul. Maka wahyu pada Sarah dan kepada Ibu Musa ini tidak ada sesuatu pun dari syariat padanya. Yang kedua pula, apa diwahyu pada Sarah dan wahyu kepada Nabi Ummi Musa, mak Musa saat itu, tak ada syariat ke apa kali. Ini adalah walaupun ia wahyu, tetapi wahyu tersebut dengan mana ilham, mana ilham, dan itu habuan. Semua manusia ilham itu boleh ilham semua pada orang. Bahkan wahyu ini juga berlaku pada hayawan binatang. Wahyu dengan makna ilham saat ini. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhan memberi ilham kepada lebah, hendaklah kamu buat sarangmu pada gunung ganang dan pada pokok-pokok kayu dan juga pada bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Tuhan hidayat, Tuhan wahyu balah mana pada lebah, pada madu. Ada ilham, ada ilham. Wa auha rabbuka wa auha, dan ada pun Maryam, dan jika telah diwahyukan kepadanya suatu syariat, maka sekira ia adalah nabi tentu. Ketika Allah Ta'ala memuji dalam Quran dengan nabi dan dengan nabiyah, karena memujinya dengan lebih aula. Tapi tak, Tuhan gelar dia siddiqah saja, siddiqah. Fanadathul malaikatu huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa nabiyyan minas salihin. Sebab tu makna wahyu saja, mal masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulan at-ta'am. Tuhan gelar siddiqah, orang hak betul benar semua. Ku apa dah? Ku apa? 57 3 minit. Alah tu, berkata Imam Sirajuddin Ali bin Uthman Al-Aushi Al-Farghani dalam manzumahnya Bad'ul Amali, wa ma kat nabiyyan qattu untha wala abdun wa syaksun fi ali, dan tidak pernah ada orang-orang perempuan menjadi nabi sama sekali, dan tidak juga hamba dan seorang yang punya perbuatan yang keji. Tak orang buat benda-benda keji semua tak ada juga. Kesimpulan mengenai nabi dan rasul, hukum-hukum melalui Jibril supaya mereka menyampaikan ini kesimpulan tadi kata supaya mereka menyampaikan hukum-hukum pada seluruh manusia atau satu golongan manusia. Rasul ni ada hak hatta untuk sampai pada seluruh manusia, seperti Nabi kita, Nabi Isa, Nabi Pan, untuk kaumnya Bani Israel kadang-kadang.
Maka jika Allah Ta'ala menyuruhnya menyampai, maka ia adalah Rasul. Tetapi jika tidak disuruhnya, maka ia ketika itu adalah Nabi. Dan mengikut tarif ini kita dapat beberapa perkara bahawa dibincangkan kerana hubungan bahawa sebenarnya seseorang itu Nabi atau Rasul adalah terhenti atas kebenaran wahyu. Ni kita kesimpulan kita nak ayat gini ya, nak ayat atau masalah nak kata Nabi atau Rasul tu tengok kata wahyu tu tidak. Kalau wahyu tu memang wahyu tu jadi dalil di atas hadis Nabi, dan bila wahyu tu suruh menyampai, maka itu dah Rasul. Suka dulu lah, wallahu a'lam.